الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاء على نية الشفاء ورفع البلاء النصر على أداء سوق الغيث والفرج الرحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات علية الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنفع والبركة وعلى كل صالحا وسلف الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita berterusan untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim. Yang Alhamdulillah. pertama, mohon maaf untuk semalam tidak ada kelas. Eh, Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat pada masa kita pada hari ini, insya-Allah. Insya-Allah hari ini kita akan ceritakan tentang dua juzuk, insya-Allah. Juzuk 11 dan 12, insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Juzuk 11. Nah, juzuk 11 adalah mula pada juzuk namanya adalah Innamas Sabil, dan juzuk ini mula pada ayat 144. Ada di bilangan ayat yang di dalamnya, minta maaf, bilangan ayat yang ada di dalamnya, jumlah ayat yang ada dalam juzuk ini 144 ayat. Dan awal juzuk ini bermula daripada ayat 93 daripada surah At-Taubah pada qaulihi ta'ala, Innamas sabilu 'ala alladhina yasta'dhinunaka wa hum aghniya. Dan akhir juzuk ini berakhir pada ayat 5 daripada surah Hud pada qaulihi ta'ala, Ala innahum yathnuna sudurahum Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Pada qauli ta'ala ini pada ayat 5 daripada surah Hud. Juzuk ini adalah di dalamnya 30 ayat daripada surah At-Taubah dan seluruh surah Yunus, dan juga 5 ayat pertama daripada surah Hud. Jadi 30 ayat daripada surah At-Taubah, seluruh surah Yunus, dan 5 ayat daripada surah Hud. Ayatnya surah At-Taubah ayatnya Madaniyah, surah Yunus dan surah Hud adalah ayat Makkiyah. Dalam juzuk ini ada berapa kisah di dalamnya. Juzuk ini dan juzuk yang seterusnya, juzuk 12, boleh kata juzuk 12 banyak pada kisah yang ada di dalamnya. Di antara kisah-kisah yang ada di dalam juzuk ini adalah kisah i'tidhar munafiqin ba'da al-ghazwah, kisah alasan dan pahala orang yang munafik selepas perang, dan juga kisah Masjid Dirar, dan juga kisah taubat Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Dan juzuk ini adalah juga beberapa kisah juzuk yang sebelum ni, kalau tidak silap juzuk 10, kita ceritakan tentang kisah Al-Mukhlif fi Ahdillah, kisah orang yang tidak tunaikan janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini di masa saya ceritakan di juzuk 10, saya ceritakan pada kisah yang daripada juzuk 11 tentang kisah orang yang juga yang tidak pergi kepada perang. Ada kesilapan dekat situ pada ayat 75 dan ayat 77. Ayat 75 dan ayat 77 daripada surah At-Taubah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di dalam juzuk ini surah At-Taubah ayat 75 hingga ayat 77 pada qaulihi ta'ala wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Nah, ayat-ayat ini pada ayat 75 dan ayat 76 daripada 75, 76, 77 sampai pada qauli ta'ala fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnah bima akhlafu Allah ma wa'aduh wa bima kanu yakdzibun. Pada kalau ada orang nak ikut dengan saya pada terjemahan boleh muka surat 199 pada ayat 75 daripada surah ini. Di masa kisah ini, saya ceritakan kisah daripada juzuk yang seterusnya dan tidak ada siapa-siapa yang di masa kita ceritakan kisah itu ada orang ingatkan pada saya. Tidak ada masalah, itu kesalahan saya. Tapi waktu itu kita sudah ceritakan juga untuk orang yang tidak kisah orang yang apabila perang dia tidak keluarkan kepada perang itu. Nah, dan kita akan ceritakan lagi sekali insya-Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini daripada 75 hingga 77. Di masa saya syari tentang kisahnya, saya dapat satu kisah daripada surah At-Taubah daripada ayat 75 ini. Satu kisah yang ramai daripada ulama yang katakan tentang kisah ini adalah kisah yang tidak sah isnadnya. Kisah yang tidak sah isnadnya. Tetapi ada hikmah daripada kisah itu. Kisah ini kalau kita tengok pada zahir ayat ini, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Iaitu macam kisah secara zahir pada ayat ini adalah seperti mana orang Allah Subhanahu wa taala dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, murahkan rezeki saya, bagi saya jadi daripada orang kaya, bagi jadi saya daripada orang yang ada harta dan sebagainya. Kalau saya jadi seperti itu, ya Allah, saya nak sedekah, nak bagi orang infak, nak tolong, nak bantu, nak bayar zakat dan sebagainya. Ada orang yang janji seperti itu. Naam. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya duit, beri badannya harta, dia pulang, dia tidak tunaikan janjinya. Apa yang dia janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jika saya ada harta seperti itu saya akan bagi. Tapi dia tidak bagi seperti itu, tidak tolong, tidak dalam membantu, adalah dia ahad janji dengan Allah SWT, dia akan bagi pada orang, akan bertunai zakat, akan bantu orang, akan jadi orang yang soleh, tapi orang itu tidak lakukan apa yang dia janji itu apabila Allah SWT sudah beri badannya. Nah, fa'aqabahum nifaqan, orang seperti itu adalah di hatinya adalah secara nifaq. Maknanya orang itu hatinya tidak salim, laisa qalbun salim. Maksudnya adalah hatinya maksudnya adalah dikirakan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang juga adalah dia dalam keadaan nifaq waliyazbillah. Yani zahirkan sesuatu tapi batinnya tidak seperti itu. Dia zahir kata nak harta banyak untuk dia jadi di antara orang yang infak banyak, tapi hakikatnya bukan seperti itu. Jadi pada kisah yang masyhur di dalam banyak kitab tafsir tentang bab ini, tentang ayat ini, wa minhum man ahada Allah, adalah kisah seorang, dikatakan tentang sebab nuzul pada surah ini adalah kisah seorang namanya Tha'lab bin Hatib Al-Ansari. Cuba ingat nama itu kalau nak tulis. Tha'labah bin Hatib Al-Ansari. Kisah orang itu adalah dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ulang lagi sekali supaya orang yang baru masuk. Kisah ini adalah banyak yang kata pada ulama, kisah ini isnadnya adalah ada masalah tentang isnadnya. Dan kita ceritakan sebagai kisah sahaja, ada hikmah badannya. Seorang adalah dia datang pada Nabi Muhammad SAW, minta pada Nabi Muhammad, saya ceritakan dengan cara ringkas. Dia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan dia minta untuk apa? Untuk Nabi SAW doakan untuk dia jadi adalah ada harta banyak. Jadi Nabi SAW kata padanya, tak nak ke jadi seperti Nabi Muhammad SAW keadaannya seperti itu.
Maksudnya kalau Nabi Muhammad nak boleh doa, Allah Subhanahu Wa Taala baginya adalah duit banyak, harta banyak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rida dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadanya. Jadi orang itu kata, doakan untuk saya wahai Rasulullah, doakan. Dia yulih ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepadanya adalah sampai dia banyak pada orang Arab di masa itu adalah perniagaan dia adalah dengan unta, dengan kambing dan sebagainya. Jadi dia adalah sampai adalah mengambilkan bekerja adalah sebagai untuk menjaga kepada kambing, maksudnya dia buat perniagaan dia dalam bab itu. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala baginya harta terlalu banyak daripada unta, kambing dan juga binatang yang dijaga. Sampai adalah ada badannya yuqal fi hadhihi al-qissah, dikatakan dalam kisah ini sampai lebih banyak daripada takathurud dud. Apa maksud? Dud adalah ulad. Apabila dia ulad itu macam jadi adalah anak-anak tu terlalu banyak kan. Jadi seperti itu adalah sampai adalah di untuknya kambing dan juga adalah unta adalah terlalu banyak. Allah SWT bagi berkat banyak kepada orang itu. Jadi di masa itu adalah Nabi Muhammad SAW hantar orang untuk apa? Untuk mengambilkan zakat daripada orang. Jadi dilalukan kepada orang itu kata badannya tentang adalah untuk dia tunaikan zakat, untuk bagi pada zakatnya. Jadi orang tu kata ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seperti itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seperti itu. Jadi orang tu kata badannya, Sa'labah itu ada kata apa? Kata Sa'labah bin Hatib, dia kata, pergi di masa balik kamu saya bagi zakat saya. Jadi dia pergi, dia kumpulkan zakat. Ada seorang dia dengar adalah sahabat datang untuk mengambilkan untuk zakat. Jadi di masa itu dia cari mana unta yang paling bagus untuknya. Yang paling bagus dan sebagainya yang dia dibagi sebagai zakat untuk orang itu. Dan Salabah itu di masa balik orang sahabat balik kepadanya, dia kata apa? Dia macam tak terima pada bab ini, tak nak juga nak bagi pada bab ini, tak nak bagi untuk zakat itu. Eh, pada firman untuk ayat untuk menerimakan zakat itu adalah khuz min amwarihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan turunkan di masa itu tentang apa, tentang adalah zakat, tentang bab zakat. Rasulullah SAW apabila dihantarkan dua orang kepada orang itu untuk menerimakan pada sedekah, jadi orang itu menerimakan pada zakat, tapi sahabat seperti mana kita kata dia tidak beri, tidak bagi. Jadi eh, sampai dia rasa ini adalah sebagai macam jizyah. Di sebelum Islam adalah sesuatu namanya macam jizyah. Nah, dan juga adalah Islam ada hukum khas untuknya. Tapi di masa itu adalah dia rasa tak nak bagi tentang bab itu. Jadi apabila jadi seperti itu adalah dia pergi kepada, sampai khabarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikata waih Sa'labah, waih Sa'labah, yani tidak baik apa yang Sa'labah yang dia lakukan pada amal ini. Jadi apa yang pada amalan itu. Jadi kemudian adalah dalam bab ini dijadikan tentang orang itu adalah orang itu tidak tunaikan janjinya, apa yang dia janji. Awal-awal dia kata janji untuk nak bagi zakat kalau dia jadi ada harta banyak dan sebagainya, tapi akhirnya tidak diberi zakatnya. Naam, subhanallah. Dan dikatakan adalah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terimakan badannya, dia pergi untuk nak bagi pun sebelum itu tidak terimakan. Kemudian datang selepasnya sahabat Abu Bakar, tidak terima juga badannya. Kemudian adalah Sayyidina Umar juga seperti itu, kalau tak silap. Naam, Sayyidina Umar faqala ya Amirul Mu'minin iqbal sadaqati, qala la yaqbaluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakar wa ana aqbaluha minka. Dia kata, Sayyidina Umar kata padanya, Rasulullah tak terima pada kamu, dengan Sayyidina Abu Bakar tak terima pada kamu, nak saya terima pada kamu? Naam. نعم. فلم يقبلها وقبض عمر. kemudian ولي عثمان فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
lam yaqbalha wala Abu Bakar wala Umar wa ana aqbaluha minka. Sampai lepas Sayyidina Umar pergi kepada Sayyidina Utsman. Kata badannya untuk terimakan sedekahnya itu, tapi tidak terimakan badannya. Jadi itu adalah kisah yang masyhur dalam banyak kitab tafsir tentangnya. Tapi ulang lagi sekali, kisah ini adalah di dalam isnadnya dhaaf, ataupun dia dhaif, lemah dalam isnadnya. Jadi dikirakan adalah kisah pun kita ceritakan mungkin adalah sebagai mendapat manfaat daripada kisah ibrah. Ini adalah benda yang berlaku daripada semua orang. Kalau orang adalah contohnya, dia doa Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya rezeki banyak dan sebagainya, untuk dia tunaikan zakat dan sebagainya. Kemudian adalah orang itu dia tidak tunaikan janjinya. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagi duit banyak dan sebagainya. Apa yang akan jadi tentang halnya? Nah, jadi ini adalah tentang orang yang ahadullah, dia janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak buat sesuatu, tapi apabila dah Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya, dia tidak lakukan. Juzuk ini adalah di dalamnya juzuk 11. Jadi tentang kisah i'tizar munafiqin ba'da al-ghazwa, adalah kisah Masjid Dirar, dan juga kisah taubat sahabi Ka'ab bin Malik. Nanti kita akan ceritakan insya-Allah. Dan juga ada di dalamnya juzuk 11 kisah Nabiullah Nuh alaihi salam dengan kaumnya, kisah Nabiullah Musa alaihi salam dengan Firaun, kisah Nabiullah Yunus alaihi salam. Itu adalah semua adalah pada juzuk 11. Juzuk 12. Juzuk 12 adalah namanya Wama min dabbah. Dibangkitkan juzuk Wama min dabbah. Nah, ayat yang ada dalam juzuk ini 180 ayat. Awal juzuk ini bermula pada ayat 6 daripada surah Hud, pada qaulihi ta'ala وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Dan hadis juzuk ini ataupun akhir juzuk ini berakhir pada ayat 52 daripada surah Yunus. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Nah, juzuk ini adalah ada di dalamnya 118 ayat daripada surah Hud dan 52 ayat pertama daripada surah Yunus. 52 ayat daripada surah Yunus. Nah, juzuk ini maknanya ada di dalamnya dua surah. Surah Hud sambungannya, sebab kita kata 1 sampai 5 ada dalam juzuk 11. Dari seterusnya adalah sampai akhir surah Hud adalah di dalam juzuk 12. Dan 52 ayat daripada surah Yusuf. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ayatnya adalah ayat surah Hud dan surah Yusuf adalah semua ayat apa? Ayat Makkiyah. Kita ada surah Hud dan sambungan surah Hud dan juga surah Yusuf. 52 ayat. Bukan semua surah Yusuf. 52 ayat daripada surah Yusuf. Semua ayat itu adalah ayat Makkiyah. Di dalam juzuk ini, juzuk 12. Nah, nah. Sekejap ya. Barakallahu fikum. Di dalam juzuk ini ada berapa kisah di dalam juzuk ini, di antara kisah-kisah yang ada di dalamnya adalah kisah Gharaq Ibn Nuh alaihi salam. Kisah tenggelam adalah anak Nabiullah Nuh alaihi salam. Kita sudah ceritakan tentang tu, kalau tak silap kita lalu badannya. Kita kata di masa itu adalah anak Nabiullah Nuh dinaikkan di atas bukit, dan dia kata apa, dia akan selamat apabila dia naikkan di atas bukit. Qala la asima al-yawma Nabiullah Nuh kata badannya, tidak ada siapa yang boleh bantu kamu di pada hari ini. Marilah dengan kami. Dia tidak terima, dia tidak mengikut pada ayahnya. Dan Allah SWT sudah beri tahu kepada Nabiullah Nuh, itu adalah bukan daripada golongan kamu. Dan kita sudah ceritakan di kelas sebelum ni, kita kata maksud pada bab itu bukan innahu laisa min ahlik, bukan adalah maksudnya adalah bukan keturunannya. Tak, maksudnya adalah dia memegang pada akidah ataupun agama selain daripada agama Nabiullah Nuh. Dan kisah kaum Ad bersama Nabi Hud
Kisah kaum Ad dengan Nabi Hud. Adalah pun kisah kaum Ad, kita sudah ceritakan sikit tentang ni kan. Kisah-kisah berulang-ulang dalam juzuk-juzuk ini. Dan juga adalah dalam surah Hud. Itu semua dalam surah Hud. Dalam surah Hud adalah banyak tentang kisah-kisah dalamnya. Juga di dalam surah Hud ayat 71 adalah juga kisah al-bishara biwiladat Ishaq wa Yaqub alaihim assalam. Kisah khabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub. Dan pada ayat 77 hingga ayat 83 daripada surah Hud, kisah kaum Lut alaihi salam. Dan juga pada ayat 1 hingga 52 daripada surah Yusuf, kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Surah Hud. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minta maaf ya, barakallahu fikum. Surah Hud di antara surah Masya Allah yang ada macam-macam kisah di dalamnya. Insya Allah Subhanahu Wa Taala kita akan cuba ceritakan beberapa kisah yang pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita semua. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bismillah. Tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mungkin kita mula tertib kisah-kisah tu insya-Allah. Mula pada juzuk 11 kita ceritakan tentang kisah Masjid Ad-Dirar ataupun ada dipanggil Masjid Dirar. Masjid ini adalah ada seorang kumpulan Banu Amr, Banu Amr adalah Banu Auf, Masjid Quba. Banu Amr bin Auf adalah dia binakan Masjid Quba. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di masjid itu. Jadi Banu Ghanam bin Auf adalah satu kumpulan yang lain. Dia adalah macam dengki dengan orang itu. Bagaimana tentang bab itu? Jadi bagaimana orang itu binakan masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang salat dekat situ. Jadi orang itu binakan satu masjid untuk apa? Untuk lawan dengan orang itu. Sebenarnya tidak perlu untuk masjid itu, tapi orang itu tujuannya untuk mudarat dan juga untuk ini dari situ datang Masjid Dirar sebab dia adalah membangunkan bukan atas adalah lillahi ta'ala disebabkan tujuannya adalah untuk bagi berpisah di antara orang Islam dan juga membuat masalah di antara orang Islam. Dan belakang idea itu untuk membinakan masjid itu adalah seorang rahib. Apa maksud rahib? Rahib orang itu adalah rahib orang itu yang berasal pada agama Kristian adalah orang itu yang kira macam gurunya. Dipanggil kita kalau panggil syekh, orang Kristian panggil rahib. Naam. Jadi Nabi SAW dibagi nama kepada rahib itu yang namanya Abu Amir dipanggil dinamakan badannya fasik, iaitu orang yang fasik. Dan orang itu adalah memang musuh kepada Islam dan adalah sampai dia minta kebantuan daripada Kaisar untuk apa? Untuk lawan dengan orang Islam. Jadi orang munafik minta pada Nabi Muhammad SAW untuk salat di dalam masjid itu, Masjid Dirar. Terlepas bina masjid itu, minta pada Nabi Muhammad SAW untuk salat di masjid itu. Untuk apa? Untuk yaksul masjid al-syariah. Yani maksudnya untuk bagi orang-orang kelilingnya, oh masjid ni Nabi salat dalamnya, okey semua bagus, bagus masjid itu. Tapi sebenarnya orang itu membinakan masjid itu supaya keluarkan racun-racunnya. Maksudnya benda yang bagi orang Islam berpisah, bagi orang Islam berpecah-pecah, itu tujuannya daripada masjid itu. Bukan masjid itu adalah tujuannya untuk bagi kumpulkan orang Islam. Jadi Nabi SAW i'tazar, yani maksudnya diminta pada orang mohon maaf dan tidak dapat sebab apa? Sebab sibuk dengan urusan untuk perang Tabuk. Dan Nabi SAW tanggung amalan itu untuk apa?
untuk selepas dia balik daripada perang itu. Jadi orang itu di masa cerita dengan Nabi SAW tentang masjid itu, kata masjid ni kami adalah bina untuk apa? Untuk di masa kalau ada hujan dan sebagainya. Jadi orang dekatlah untuk pergi kepada masjid itu dan membantu tentang bab ini. Tapi di masa itu Nabi SAW seperti mana ceritakan tadi, kita kata Nabi SAW sibuk dengan urusan perang Tabuk. Jadi dia Nabi SAW berterusan dan kata nanti waktu balik saya akan solat di masjid itu. Jadi dia akan lalu pada masjid itu. Jadi apabila Nabi SAW di jalan balik, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran, "Walladzina istakhadhu masjidan dirara." Sampai adalah pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "La taqum fihi abada." Ha, ayat-ayat itu jadi amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak solat di masjid itu dan disuruh untuk hancurkan masjid itu dan juga apa akhirnya masjid itu jadi tempatnya apa tempat untuk dibuang badannya jifah ataupun maksudnya benda-benda yang sampah dan sebagainya. Subhanallah. Ini adalah tentang kisah Masjid Dirar. Jadi kita faham pada masjid itu masjid asasnya dibinakan bukan untuk apa? Bukan untuk bagi orang Islam bantuan untuk orang Islam bantu. Tak, tujuannya adalah bukan tujuan yang baik. Jadi subhanallah akhirnya sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat beritahu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril turun dan turunkan Quran untuk apa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak solat di tempat itu. Kemudian daripada juzuk 11 kisah eh, kisah yang kita kata tentang kisah Al-Mukhallafin. Nah, المخلفين لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang المخلفين dari مخلفين مخلفين Astagfirullahaladzim, salah sebut. Nah, al-mukhlifin li ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak mengikut pada di ahdillah, tidak mengikut pada tidak ikut pada janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam bab ni kisah untuk tiga orang. Kisah untuk tiga orang. Di antaranya Ka'b bin Malik yang kita kata tentang kisahnya. Di antaranya adalah Ka'b bin Malik, tiga orang. Tiga orang adalah yang tidak membagi di masa itu adalah ada dia berlaku ini di masa perang Tabuk. Di perang apa? Perang Tabuk. Jadi di masa perang Tabuk pada tahun 9 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada semua sahabat untuk apa? Untuk keluar. Untuk apa? Untuk pergi kepada perang Tabuk untuk lawan dengan orang Rom. Dan di masa itu adalah seperti mana cerita di dalam kisah sebelum ini adalah di masa itu terlalu panas dan keadaan cuaca terlalu panas dan di masa itu adalah banyak pada orang dia tidak nak keluar dalam bab itu. Jadi adalah sebahagian pada manusia tidak keluar tanpa uzur, maksudnya tanpa ada alasan. Tidak ada dan ada sebahagian badannya macam keluar. Nah, jadi apabila sudah selesai pada perang itu dan baginda Nabi Muhammad SAW balik, ada tiga orang di antaranya, di antara orang itu ada tiga orang. Di masa itu adalah ramai yang pada yang tidak pergi kepada perang, pergi kepada Rasulullah SAW dan dia bagi alasan macam ni, macam ni, macam ni. Kita tak pergi sebab mungkin ada urusan ni, ada tak lara ke, tak, alasan macam-macam dia bagi. Jadi Nabi SAW buat apa pada orang itu? Terima aja. Ambil apa? Okey, baik. Nabi SAW terima zahir. Kita kena amalkan dengan zahir. Jadi zahirnya kalau dia bagi alasan macam tu, okey, kamu ada alasan tak pergi, okey, baik. Tapi wakkala sarairahum ila Allah Taala. Tapi Nabi SAW serahkan hal orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada di dalam hati orang itu. Tapi di antara orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, tiga orang itu tidak ceritakan apa-apa. Maksudnya dia tidak bagi alasan seperti mana orang yang lain. Mungkin kalau orang itu sudah bagi alasan seperti mana orang yang lain tu, dah lepas lah, dah bebas. Tapi dia adalah orang yang benar. Dia bukan orang yang tipu, bukan orang yang bohong. Jadi di masa itu orang itu tak ceritakan apa-apa dengan orang itu. Dan dia tidak maksudnya tidak kata kami adalah tak pergi sebab itu sebab ini tak, dia benar-benar cakap tentang halnya kami bukan adalah sakit ke ataupun ada apa-apa tapi kita tidak keluar.
kepada perang itu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW apabila lihat pada orang itu halnya seperti itu, Nabi SAW suruh pada sahabat yang lain putus hubungan dengan orang itu. Tiga orang. Ha? Tiga orang putus hubungan dengannya. Jadi sampai 50 hari. Nah, 50 hari, 50 malam. 50 malam adalah selepas 50 malam adalah turunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang tentang hal orang itu. Dikatakan tentang orang itu adalah sampai keadaan seperti mana seorang daripadanya adalah nama Ka'b bin Malik. Dia sampai dia rasa susah hati sangat. Dan orang itu adalah dah rasa tidak ada siapa yang boleh tolong dia selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang putus hubungan dengannya, semua orang uh, tak nak cakap dengannya, termasuk Rasulullah SAW. Apabila di antara kisah ini pun adalah dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi SAW tak cakap dengannya apa-apa. Berapa kali seperti itu. Sampai dia serahkan halnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala turun pada surah At-Taubah 118, wa 'ala thalathati alladhina khuliqu. نعم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Jadi orang itu sudah semua dengan Allah SWT. Hanya dia dengan Allah. Tak ada siapa-siapa boleh tolong dia lagi. Dan Allah SWT akhirnya terima taubatnya dan Nabi SAW terima taubat orang itu dan muamalah dengan orang itu balik macam biasa. Ini adalah kisah tentang tiga orang. Tapi tengok pada hal kisah ini, orang itu mungkin boleh bagi alasan dekat Nabi SAW, alasan macam-macam. Dah lepas seperti mana ramai orang buat macam tu. Tapi dia tidak buat seperti itu. Dia cakap benar-benar. Dia tak kata kita sakit, tak kata kita tak dapat, ada tanggungjawab, tak ada. Jadi sampai akhirnya Allah SWT terima taubatnya. Jadi percaya kadang-kadang kita cakap benda benar, kadang-kadang benda itu adalah ada akibat. Walaupun benda itu benar, kita tak tipu. Tapi benda itu ada akibat untuknya. Tapi itu lebih baik daripada azab nanti di akhirat. Mungkin susah dekat dunia. Macam hal orang itu, halnya dekat dunia 3 hari berterusan halnya, 50 malam halnya seperti itu. Lepas tu Nabi SAW terima badannya, Allah SWT terima taubat orang itu. Tapi bagaimana kalau yalqawna Allah, bagaimana kalau dia berhadapi Allah SWT dengan hal ini? Tipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Bahaya itu. Benda itu adalah bahaya sangat. Jadi kita adalah belajar daripada kisah ini adalah kita cakap benar. Walaupun benar itu adalah di dalamnya ada masyakkah, ada kesusahan sikit. Tapi ada caranya juga setiap keadaan ataupun setiap hal ada cara untuk settlekan. Naam. Dan pintu taubat terbuka. Allah SWT terima taubat hambanya. Pintu taubat terbuka khususnya untuk orang yang sadiq, yang betul-betul minta pada Allah SWT. Orang itu minta betul-betul daripada Allah SWT sampai Allah SWT terima daripadanya. Dan kita rasanya saya sudah ceritakan di kelas yang sebelum ini tentang apa? Tentang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu pada kamu adalah ikhlas dengan doa kamu, minta daripada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin Allah SWT akan bagi. Apabila kamu doa, Ya Rab, bagi saya duit, harta, duit, rezeki banyak, Ya Allah, mudahkan urusan saya dan kamu tahu, masih dalam hati kamu ada, oh bolehlah, orang ni boleh tolong, nanti orang ni bantu kita dah, settle lah. Orang ni boleh tolong kita, orang ni masih lagi dalam hati kamu macam tu, masih lagi. Wallahu a'lam, yang ni belum dapat jawapan. Tapi apabila kamu yakin yang akan bantu itu bukan orang, iaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu amalkan dengan asbab. Maksudnya bukan adalah orang duduk di rumahnya tanpa kerja, tak kerja. Amal dengan asbab, tapi tawakkal ala rabbil asbab, tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu sudah sampai pada yakin dalam bab itu, Allah Subhanahu wa taala akan buka peluang, akan buka pintu rahmatnya, akan beri pada kamu daripadanya. من كرمه الكريم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ya Allah, jadikan kita daripada golongan orang yang bertakwa ya arhamar rahimin ya Allah.
Di antara kisah-kisah yang dalam juzuk 12, kisah Bisyarah biwaladat Ishaq. Juzuk 12, Masya Allah, banyak pada kisah yang di dalamnya. Baik, masa, insya Allah ada masa. Uh, kita di antara kisah-kisah yang dalam juzuk 12 adalah kisah Qaum Ad. Kita sudah ceritakan tentangnya. Kisah khabar gembira untuk tentang kelahiran Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. InsyaAllah saya ceritakan itu ringkas. Kisah kaum Lut dan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Ada banyak pada kisah dalam juzuk ini. Dan juzuk sebelumnya, tadi lalu dengan kita pun adalah tentang kisah Nabiullah Musa, dengan Firaun, kisah Nabiullah Yunus, kita kisah Nabiullah Musa kita ceritakan hari itu dengan orang ahli sihir kan. Bukan semua. Kisah Nabiullah Musa kita kata terlalu banyak di dalam Al-Quran, banyak tempat-tempat ada dalam Al-Quran ada dalamnya kisah Nabiullah Musa, ada kisah Nabiullah Yunus, Nuh. Okey, saya bagi pilihan pada kamu semua, kisah Nabiullah Nuh atau Yunus atau kisah Yusuf, Nabiullah Yusuf. Nak mana? Atau kisah Nabiullah Lut? Hmm. Tulis dalam komen. Nak kisah mana? Masya Allah. Yunus. Kisah Nabiullah Yunus. Kisah Nabiullah Yunus tak panjang. Boleh. Boleh insyaAllah. Uh, Nanti kita ceritakan. Lain pada Yunus? Baik. Tak apa. Ini bukan barakallahu fikum. Nanti orang kata, apa, Syekh ni tak tahu nak mengajar apa. Bukan tak tahu nak mengajar apa. Tapi masa kita tidak terlalu banyak, tapi nak ceritakan mana yang insya-Allah ada manfaat untuk semua. Baik, insya-Allah kita ambil sebahagian-sebahagian, ambil sikit-sikit, insya-Allah, walaupun kita tak cerita secara sempurna, tapi mudah-mudahan ada manfaat untuk semua insya-Allah Subhanahu wa taala. Uh, nah. Uh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Tawakkalna ala Allah. Ya Rabb. Kisah yang pertama kita cerita pada hari ini, kisah khabar gembira tentang kelahiran Nabiullah Ishaq dan Nabiullah Yaqub. Sebelum ni kisah Nabiullah Lut saya sudah ceritakan tentang kaumnya, bagaimana kaumnya adalah dia mengambilkan secara yang tidak yang biasa, adalah di antara hubungan di antara lelaki dan lelaki, dan kita ceritakan tentang isterinya apabila malaikat datang kepadanya di masa itu, dan di masa itu adalah mungkin kita supaya campurkan dua-dua kisah ini, kita buat secara sambungan di antara kisah Nabiullah Lut dan juga kisah Nabiullah Ibrahim. Nah, kita tengok kisah Nabiullah Ibrahim bagaimana tentang hal itu. Yang pertama adalah tentang malaikat yang datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada surah Hud ayat 71. Kita sekarang pada surah Hud ayat 71. Malaikat datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam rupa lelaki. Jadi Nabiullah Ibrahim jumpa orang itu dan beri badannya makanan, dan macam buat idam makanan, dan juga adalah layan sebagai dengan syarat layan tetamunya dengan syarat sangat baik. Jadi apabila letak makanan untuknya, orang itu tak makan sebab dia datang serupa lelaki kan. Tapi orang itu tak makan. Jadi apabila jadi seperti itu, Nabi Allah Ibrahim dia rasa macam risau tentang bab itu. Apa hal orang itu? Kenapa seperti itu? Faqalu la takhaf. Maka orang itu kata padanya, jangan takut, kami adalah rusulu rabbik. Kami adalah daripada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beri badannya dua berita. Berita yang pertama adalah al-bisyarah biwiladat Ishaq alaihi salam. Berita yang pertama diberi adalah berita yang gembira kepadanya, adalah dia akan dapat seorang anak
adalah namanya Ishaq alaihi salam. Dan selepas Ishaq akan dapat Yaqub alaihi salam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 71, "Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaqa Yaqub." Nah, dan itu adalah isterinya, isteri Nabiullah Ibrahim, isterinya Sarah. Di masa itu adalah dia adalah orang ajuz, orang yang sudah berumur, yang ini sudah berumur. Dan suaminya pun, Ibrahim pun adalah sudah berumur dalam keadaan itu. Jadi dia kata, bagaimana akan jadi saya dapat anak dalam masa keadaan seperti itu? Tapi itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentukan seperti itu. Dan berita yang kedua yang dia bagi tahu kepada Nabiullah Ibrahim, malaikat itu kata padanya apa? Kami akan pergi kepada kaum Lut. Kami akan pergi kepada kaum Lut. Untuk apa tujuannya? Untuk ihlakihim, lihalaki kaum Lut. Untuk hancurkan orang itu disebabkan fahishannya dan juga disebabkan zalimannya yang berlaku di masa itu. Jadi Sayyidina Ibrahim adalah sambungan tentang kisah sikit-sikit. Sayyidina Ibrahim adalah apabila lihat seperti itu, orang itu akan pergi kepada kaum Lut, habiskan kaum itu semua. Jadi adalah minta pada orang itu adalah untuk lambatkan azab, tapi orang itu kata apa? Itu adalah amr pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sampai ajal Allah Subhanahu Wa Taala, sampai masanya orang itu. Dan malaikat beritahu padanya Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan Nabiullah Lut dan juga orang yang beriman dengannya kecuali kepada isterinya. Maka dia tetap daripada golongan orang yang akan hancur dengan orang itu, akan habis dengan orang itu, atau mati dengan orang itu. Siapa tahu kenapa isterinya tak mengikut? Hmm? Ada yang nak join sikit dengan kita. Tadabbur, kenapa isteri Nabiullah Lut tak ada sekali dengannya? Nabi Allah Lut, isterinya Ustaz dia macam membuka rahsia kepada orang ramai kampung tu yang ada orang cantik lah. Lelaki cantik Bagus. lagi. Ahsanti. Masya Allah. Bagus. Disebabkan isterinya, dia pergi, dia selalu sampaikan berita kepada kaumnya, dia sokong kaumnya, dan dia sampaikan berita kepada kaumnya adalah orang yang datang, orang lelaki macam-macam yang datang kepada Nabiullah Lut. Jadi kaumnya adalah dia nak melakukan fahsyat dengan orang itu. Tapi orang kaumnya tak tahu itu adalah malaikat. Dan apabila malaikat sampai kepada Nabiullah Lut alaihissalam, naam, dalam serupa lelaki yang intim, naam, jadi adalah khafa alaihim min qaumihi. Yani Nabiullah Lut takut untuk orang itu daripada kaumnya. Jadi malaikat kata padanya jangan takut tentang bab ini. Ha? Jangan takut pada hal ini. Tapi kaumnya tetap dia nak lakukan apa? Lakukan fahisyah dalam bab ini. Jadi apa yang berjadi? Apa yang terjadi? Terjadi di dalam bab itu adalah malaikat kata pada Nabiullah Lut untuk apa? Untuk keluarkan dengan keluarganya pada malam dan jangan adalah pandang ke belakang. Kamu jalan je, tinggalkan dan jalan. Maka akan azab akan turunkan di atas orang itu. Seperti mana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab yang dahsyat di atas orang itu akan, Masya Allah. Kenapa ni? Okey. Nah, Allahumma salli ala sayyidina. Minta maaf barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab di atas orang itu, seperti mana kita tahu adalah turunkan adalah seperti hujan tapi daripada apa? Daripada batu. Dari batu, daripada sijil. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Lut dan juga dengan orang yang selamat dengan orang yang beriman dengannya kecuali isterinya. Naam. Ini adalah dikira kita campurkan di antara dua kisah, di antara kisah Nabiullah Ishaq dan Yaqub, dan juga adalah tentang sedikit daripada kisah Nabiullah Lut. Kita sudah ceritakan dua sebahagian lah daripada kisah itu. Sekarang insya-Allah Subhanahu wa taala kita ada sebahagian daripada kisah Nabiullah Hud dan juga di antara kisah Nabiullah Yusuf. Naam.
kita mungkin ceritakan sikit tentang kisah Nabiullah Yusuf. Kisahnya adalah sangat ada manfaat dan ada berkesan badannya. Nabiullah Yusuf, saya akan cuba kumpulkan di antara dalam kisah ini bukan hanya daripada surah Nabiullah Yusuf, mungkin ada tempat-tempat yang lain, tapi boleh kata kisah Nabiullah Yusuf, dia adalah seorang nabi yang ceritakan kisahnya sempurna dalam satu surah. Subhanallah. Banyak pada kisah nabi-nabi, para nabi ada sebahagian. Tapi kisah Nabiullah Yusuf ada semua di dalam surah Yusuf. Naam. Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah disebutkan di dalam Al-Quran 27 kali. Naam. 27 ayat fussilat dalam 27 ayat yang fi surah wahidah, dalam satu surah. Naam. Seperti mana adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sailin. Sayyidina Yusuf adalah seorang nabi yang ada sifat-sifat badannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala beri badannya hikmah dan juga beri badannya handsome, adalah serupa yang jamal, yani maksudnya handsome. Nah, dan juga adalah beri badannya kelebihan untuk dia boleh tafsir ar-ru'ya, maksudnya dia boleh tafsir pada mimpi-mimpi. Naam. Dan juga adalah di antara sifatnya sabar. Juga adalah dia seorang yang sabar dan juga pandai untuk meneruskan. Dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Yusuf alaihi salatullah, naam, kana wajhu Yusuf alaihi salam misal barq abyad, mukanya adalah putih Sayyidina Yusuf. Dan Sayyidina Yusuf adalah ishtahara abuhu, ayahnya, ayah Sayyidina Yusuf siapa? Ayah Sayyidina Yusuf siapa? Yaqub. Sayyidina Yaqub, Masya Allah. Ayahnya adalah dimasyhur juga dengan apa? Dengan tafsir. Untuk dia tafsir pada ru'ya. Maksudnya tafsir mimpi. Dan dia tahu tentang mimpi-mimpi itu apa maksudnya dan sebagainya. Jadi dalam satu masa Sayyidina Yusuf alaihissalam dia lihat dalam mimpinya 11 kaukabah. Dan dia lihat adalah 11 bintang yang besar. Wasyams, dan lihat langit, matahari dan bulan adalah sujud kepadanya. Semua binatang itu termasuk matahari dan juga bulan sujud padanya. Jadi dia ceritakan kepada ayahnya. Apabila dia ceritakan pada ayahnya, Sayyidina Yaqub, maksudnya Sayyidina Yaqub adalah gembira sangat untuk anaknya. Gembira sangat tentang hal ini. Dan beritahu pada anaknya, Sayyidina Yusuf, jangan ceritakan benda ini dengan siapa-siapa. Sesungguhnya kamu akan ada bahagian yang besar, maksudnya akan yakun laka sya'nun azim, yakni kamu adalah akan di antara orang yang mulia, dan juga adalah jangan ceritakan benda ini dengan siapa-siapa, walaupun dengan adik-adik kamu, hatta ikhwatika. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك, jangan ceritakan kisah ini dengan adik-beradik kamu, fayakidu lak, maka orang adik-beradik kamu dengan hasad dengan kamu, hasad dengki dengan kamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh pada manusia. Jadi takut untuk berlaku apa-apa tentang Nabiullah Yusuf. Jadi Nabiullah Yusuf adalah Sayyidina Yaqub alaihi salam, dia ada anak ramai pada anak-anaknya. Tapi dia sayang sangat kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sampai keadaan adik-beradik Sayyidina Yusuf cemburu. Kenapa ayah kita sayang sangat kepada Nabiullah Yusuf? Kenapa sayang pada Yusuf lebih daripada kita? Nah, maka adik-beradiknya apa buat? Ta'amaru alaih. Yani, adik-beradiknya kata, macam mana kita nak buat dengannya? Marilah kita buat idea bagaimana nak buat tentang hal ini. Jadi dikatakan, sebagian katakan adalah
kami adalah balinnya di dalam dalam telaga, maka dia mati, ataupun adalah orang ambilnya, ataupun orang ambilnya, lihatnya masih lagi hidup, dia ambilnya. Jadi adalah seperti macam-macam tentang idea datang tentangnya. Last adalah cadangannya untuk apa? Untuk orang itu baling di dalam telaga itu. Dibalingkan di dalam telaga. Falabu min abihim ayadhab. Naam. Jadi di masa itu minta pada ayahnya untuk apa? Untuk membawa Sayyidina Yusuf untuk jalan sama-sama dengannya, untuk apa? Untuk menjaga kepada kambing. Dan di masa itu mungkin boleh Sayyidina Yusuf untuk main-main dekat sana. Lil'aib ma'ahum. Untuk main sekali dengannya. Jadi Sayyidina Yaqub wafaq. Terima Sayyidina Yaqub. Tapi dia letak syarat. Dia kata padanya, kamu kena jaga kepada adik kamu dengan baik-baik. Kemudian adalah orang itu balik kepada ayahnya dengan syarat dan kasah. Balik pada ayahnya dengan apa? Dengan baju Sayyidina Yusuf. Dengan ada di atas baju itu darah damun kadhib. Yani adalah darah yang tipu, bukan darah yang tutup. Naam. Bukan darah Sayyidina Yusuf. Naam. Dan dia yatadhaharuna bil buka. Dia macam buat menangis-menangis untuk apa jadi seperti itu kepada Sayyidina Yusuf. Apa yang jadi? Dia kata pada ayahnya datang dhi'ib. Dhi'ib adalah datang binatang. Siapa apa nama dhi'ib dalam bahasa Melayu? Tulis. Ha. Fa'akalahu dhi'ib, binatang yang dikatakan. Naam. Maka dikata apa? Serigala. Ha? Serigala. Sirgala. Nah, Masya Allah, bagus kalimah. Belajar. Nah, jadi dikatakan adalah akalahu dzib, dan ayahnya apabila jadi seperti itu, dikatakan Syekh Hisham Kamil dalam kitabnya tentang kisah-kisah para nabi, dikatakan dalil kadzibihim, dalil orang itu tipu, dia membawa baju Sayyidina Yusuf dan tidak ada badannya koyak-koyak dan sebagainya. Kalau betul seorang itu kata seperti itu, maka mesti adalah berkesan-berkesan koyak dan sebagainya, tapi tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Yusuf, datang orang yang musafir lalu daripada situ, dan di masa adalah dia nak letak bekas air itu, nak ambil air daripada telaga itu. Jadi dia lihatkan anak itu adalah Sayyidina Yusuf. Maka Sayyidina Yusuf adalah maka orang itu diambil Sayyidina Yusuf dan dijual. Waba'uhu abdan li Aziz Misr, dan dijualkan sebagai hamba kepada apa? Kepada wazir. Wazir itu adalah maksud menteri. Menteri daripada Mesir. Bersamaan yang zahid, dengan duit yang sikit sangat. Sebab apa? Sebab dia tak ada dalil itu adalah hamba untuknya dan sebagainya. Jadi maksud sudah bagi pada orang seperti itu. Apabila jadi seperti itu, lihat diambilkan dan dia diduduk di tempat menteri itu, dijagakan menteri itu dan isterinya Imra'at al-Aziz, dipanggilkan Imra'at al-Aziz. Naam. Isteri isteri kepada menteri itu, yang di masa itu adalah Imra'at al-Aziz, jaga kepadanya dan jaga kepadanya sampai besar. Fa'ujibat bihi, maka Imratul Aziz adalah sayang kepadanya, sebab dia adalah orang yang seperti mana kita kata di antara sifat Nabiullah Yusuf, dia adalah orang yang handsome. Naam. Tapi sampai keadaan syaitan adalah waswas kepada badannya di Imratul Aziz, maka dia fatazayyanat wa aghlaqat al-abwab. Maka dia adalah dia pakai pakaian macam-macam untuknya, dan juga pergi kepada Nabiullah Yusuf dan dia kata kepadanya, hai talak. Dia kata, hai talak. Yang maksudnya adalah dia nak berlakukan fahya dengannya. Jadi di masa itu Nabiullah Yusuf kata, ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihu zalimun. Dia kata, ma'adallah, na'udzubillah, untuk lakukan seperti itu. Jadi di masa itu Sayyidina Yusuf apa yang berlaku, apa yang dia buat? Lari dari badannya. Apabila dia lari badannya sampai kepada pintu, dan apabila dibuka pintu itu, dilihat di hadapannya Sayyidah, adalah iaitu menteri itu, suami kepadanya.
Yang di masa itu, di masa dilari, isteri Al-Aziz memegangnya daripada baju, daripada bahagian belakang. Jadi terkoyak bajunya. Jadi Imra'at Al-Aziz, isteri Al-Aziz itu, dia kata apa? Dia kata pada suaminya, eh, Yusuf itu adalah Nabi Allah Yusuf itu adalah lakukan dengan yang siang-siang nak buat seperti itu. Jadi Sayyidina Yusuf kata badannya, hiya rawadatni an nafsi. Dia yang lakukan. Dia yang nak seperti itu, bukan saya. Fasyahida ar-rajul alladhi kana ma'ahu. Jadi di masa buka pintu ada dua orang, iaitu Al-Aziz, iaitu maksudnya menteri itu, dan juga ada dengannya siapa? Ada dengannya adalah seorang lagi. Jadi orang yang ada dengan menteri itu, Al-Aziz, yang ada dengannya, dia kata apa kepadanya? Dia kata, in kana qamisuhu muzziqa min al-amam fahiya sadiqah. Jika bajunya terkoyak daripada bahagian depan, maka adalah dia betul, dia cakap. Maknanya Sayyidina Yusuf yang nak lakukan. Tapi kalau bajunya dikoyak daripada bahagian belakang, maka dia tipu, maka dia adalah kadhibah. Maknanya dia tidak cakap tidak benar. Jadi apabila Al-Aziz lihat, iaitu maksud menteri itu, apabila menteri itu lihat bajunya terkoyak daripada bahagian belakang, maka dia sudah tahu halnya, dah tahu apa yang berlaku dalam bab itu. Nah, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, qal walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Yani dalam bab ini, nah, jadi di masa itu berita sudah sampai, apabila jadi seperti itu, berita sudah sampai di seluruh istana itu ataupun di seluruh rakyat itu, sampai pada ramai orang, khususnya pada wanita-wanita. Apabila sampai berita padanya, cepat sampai. Nah, janganlah Syekh nanti cakap tentang wanita, tak, tak. InsyaAllah kamu semua bukan daripada golongan itu. Kata amin. Amin ya Rabb. Lakin kathir minan nisa, dikatakan banyak daripada wanita, kalau nak rahsia jadi tak rahsia, bagi kepada wanita. Tapi insya-Allah kamu bukan pada golongan orang itu kan? InsyaAllah. Baik. Jadi di masa itu adalah sampai berita kepada wanita-wanita di masa itu, dan semua orang itu cakap macam-macam tentang isteri Al-Aziz itu. Isteri adalah menteri itu, dikata dunia dia adalah turawidu, khadimah adalah dia adalah nak dengan orang yang khidmat badannya, iaitu maksudnya Yusuf. Dan adalah di masa itu macam-macam jadi di dalam masa tempat itu, ramai-ramai orang cakap macam-macam tentang halnya. Jadi macam mana nak bagi orang itu untuk diam, tak cakap lagi dan faham hakikat hal ini? Jadi Imraat Al-Aziz, isteri menteri itu, dipanggilkan semua wanita yang di tempat itu di Madinah, di tempat itu, dan diberi badannya buah serta pisau. Dan dikata kepada Nabiullah Yusuf, dikatakan buah itu apple, wallahu alam. Nah, jadi kemudian dipanggil Sayyidina Yusuf. Masuklah kepada orang itu. Ukhruj alaihinna. Jadi apabila orang itu lihat pada Sayyidina Yusuf, sampai dia dengan tak sedar adalah dilukakan pada tangan-tangannya. Semua pada kaum wanita di masa itu. Wa qulna ma hadha bashara. Sesungguhnya ini bukan manusia, ini adalah malak. Innahu malakun karim. Ini bukan macam manusia biasa, ini adalah macam malaikat. Nah, jadi di masa itu isteri Al-Aziz apa? Sudah sampai hajatnya. Kenapa dia sampai tahap macam tu? Itu sebab. Lihatlah bagaimana dia handsome sangat dan sebagainya. Nah, jadi di masa itu kata kepada isteri Al-Aziz kata kepada Nabiullah Yusuf, jika tidak melakukan benda yang dia nak, maka dia akan masuk penjara. Jadi Nabiullah Yusuf, apa yang dia pilih? Pilih penjara itu. Pilih untuk apa? Untuk masuk kepada penjara. Seperti mana Nabiullah Yusuf kata, apa? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh, wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن
innahu huwas samiul alim. Surah Yusuf ayat 30 sampai 34. Jadi apabila jadi seperti itu, Nabiullah Yusuf pilih apa? Untuk masuk penjara. Dikatakan uqubah ataupun jika orang dilakukan uh, masalah ataupun seperti mana keadaan seperti itu untuk pada isteri menteri-menteri mana-mana, asal uqubahnya, asal untuk dendanya ialah kena orang tu mati. Tapi dia bagi Sayyidina Yusuf untuk masuk dalam penjara. Al-Aziz itu menteri itu dia bagi Sayyidina Yusuf masuk penjara bukan dibunuh. Kenapa? Sebab dia tahu dia adalah benar. Maksudnya Sayyidina Yusuf bukan yang dia lakukan, itu isterinya yang lakukan seperti itu. Nah, dan tujuannya untuk bagi isterinya jauh pada Sayyidina Yusuf. Jadi isteri Al-Aziz itu, isteri menteri itu apa? Tujuannya apa pada penjara itu? Untuk nanti kalau dia dalam penjara nanti akan lemah, akan terima akhirnya untuk keluarkan. Tapi Sayyidina Yusuf duduk lama di dalam penjara itu. Jadi dalam penjara itu duduk lama Sayyidina Yusuf dalam penjara itu, dan lihat di dalam penjara dua orang. Nah, jadi dua orang yang dalam penjara, setiap orang ada kisah dengannya. InsyaAllah ada masa sikit-sikit ya, insyaAllah. Di masa Sayyidina Yusuf di dalam penjara, Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya nubuwah. Maksudnya dipilihkan untuk apa? Jadi seorang nabi. Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya nubuwah dan beri badannya ilmu. Dan adalah di masa itu adalah ada dua orang dengannya di dalam penjara itu. Seorang yang yakhdumul malik, wal akhar khabbaz, seorang yang ahli khidmat kepada raja, yang seorang lagi adalah orang yang membuat roti kepada raja. Dan setiap orang daripada dua orang itu dia lihat satu mimpi. Jadi dia minta pada Sayyidina Yusuf untuk apa? Untuk terangkan mimpi itu, tafsirnya, apa maksud mimpi itu. Jadi orang yang pertama, al-awwal annahu ya'siru khamra. Ya, orang yang pertama lihat dia adalah macam hancurkan adalah pada arak, macam pada anggur dijadikan adalah arak. Naam. Wal akhar, dan seorang lagi adalah lihat adalah ra'at tayr ta'kulu min al-khubzi alladhi yahmiluhu ala ra'sih. Dia adalah roti letak di atas kepalanya dan burung datang makan daripada roti itu. فقام يوسف عليه السلام أولا بشرح الدعوة. Jadi Sayyidina Yusuf awal mula adalah dia dakwah kepada orang itu, dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tunjuk kepadanya pada dalil-dalil untuk nubuahnya dan apa yang akan berlaku selepas itu. Kemudian Sayyidina Yusuf apa? Kemudian Sayyidina Yusuf ceritakan apa yang maksud mimpi itu. Jadi dikatakan pada orang yang pertama, orang yang khidmat pada raja, orang yang bagi air kepada raja itu, dia kata, kamu akan keluar daripada penjara dan kamu akan balik kepada khidmat dengan raja itu. Dan orang yang kedua dikata badannya, kamu akan mati. Nah, kamu tu'dam, yang dia akan mati dan akan makan daripada kepala kamu adalah burung-burung akan datang makan daripada kepala kamu. Dan itu yang terjadi pada dua-duanya. Dan Sayyidina Yusuf wasiatkan kepada orang yang ahli khidmat kepada raja, yang beri air kepada raja itu. Dia kata badannya ayyadhkurahu 'inda al-malik. Untuk apa? Ingatkannya apabila dia dekat raja, ingatkan kisah tentang untuk hal Yusuf, Sayyidina Yusuf. Untuk ceritakan dengan raja itu maksud tentang bab ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang keluar dan balik khidmat kepada raja itu lupa hal ini. Dia lupa hal ini, hal Sayyidina Yusuf. Jadi di masa itu adalah selepas berapa tahun Sayyidina Yusuf duduk dalam penjara itu, raja itu lihat satu mimpi. Dan mimpi itu adalah iaitu lihat 7 lembu yang besar, dan 7 lembu itu keluar daripada sungai, wa sab' baqarat dha'af, dan ada juga 7 lembu yang kurus ataupun lembu yang lemah, dia keluarkan juga daripada sungai. Maka wa akalat al-baqarat siman, 7 lembu yang lemah itu ataupun yang kurus makan 7 lembu yang apa, yang badan yang gemuk ataupun yang besar. Fastayqadha al-malik, maka raja itu dia bangun
dan dia minta pada orang yang ahlinya ataupun ahli musyawaratnya untuk apa? Beritahu apa maksud pada mimpinya. Apa maksud mimpi itu? Maka orang itu kata apa? Adghathu ahlam. Ini adalah mimpi, tak ada apa, tak ada apa padanya. Itu mimpi macam biasa je, tak ada apa. Yani jangan fikirlah, biar je. Jadi di masa itu Saqi al-Malik, orang yang khidmat kepada Malik, yang dulu dalam penjara sama-sama dengan Nabiullah Yusuf, dia teringat Nabiullah Yusuf. Yang dia diceritakan kepada Malik. Dan pergi kepada Sayyidina Yusuf dan ceritakan mimpi itu. Uh, ceritakan tentang bab ini dan tanya dia tentang hal ini apa maksudnya. Wa qassa 'ala al-Malik ma qalahu Yusuf. Kemudian dia ceritakan kepada raja apa yang Sayyidina Yusuf kata padanya. Naam. Wakana tafsir, dan mimpi itu maksudnya iaitu akan datang kepada bumi Mesir 7 tahun, di dalamnya banyak daripada daripada buah-buah dan adalah daripada hasil tanaman terlalu banyak, dan kemudian akan datang 7 tahun adalah sikit hasil tanamannya. Jadi dan dia isyarat kepada orang itu ataupun beri pada tahu badannya, kamu kena ambil pada 7 tahun yang pertama sebahagian untuk apa? Untuk simpankan kepada tahun-tahun yang susah. Jadi raja itu suka daripada apa yang dia kata pada bab ini, wa amara bi khurujihi minas sijn, dan dia suruh untuk Sayyidina Yusuf keluar daripada penjara itu. Maka Sayyidina Yusuf, kalau orang kata dah keluar dari penjara, bebas, seronok kan? Dan keluar je. Tapi Sayyidina Yusuf tak nak. Macam mana? Sayyidina Yusuf letak syarat. Kalau nak keluar daripada itu adalah dia nak untuk apa? Orang mengaku dia adalah dia orang mazlum. Maknanya dia bukan dia lakukan seperti itu. Dia nak orang kata dia tak lakukan seperti itu. Jadi farafadha Sayyidina Yusuf, dia tidak nak untuk keluar. Sampai raja itu membagikan kepada niswah, kepada wanita-wanita dan juga kepada isteri menteri itu. Maka isteri menteri itu adalah mengaku, dia kata saya yang lakukan benda ini. Dan di masa itu Sayyidina Yusuf keluar daripada penjara itu. Kemudian Sayyidina Yusuf minta daripada raja itu untuk apa? Untuk jadikan ala khazain mulk. Yang dijadikan adalah khazain al-ard. Jadikan adalah menteri kewangan. Mungkin istilah dalam zaman kita ini panggil menteri kewangan. Untuk jadi menteri kewangan. Jadi di masa itu raja baginya untuk bab ini. Kemudian adalah dikatakan Sayyidina Yusuf menadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah lama sangat di dalam penjara tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala auha ilaihi, wahyukan kepadanya, engkau yang jadikan hal kamu seperti itu. Sayyidina Yusuf kata apa? As-sijnu ahabbu ilayya. Kalau dikatakan kalau Sayyidina Yusuf minta, ya Allah tunjukkan saya bukan yang lakukan benda itu, Allah Subhanahu wa taala beri badannya. Nah, falau qulta rabbil afiyah ahabbu ilayya la'ufita. Maka kalau kamu kata adalah selamat aku ya Allah, maka Allah SWT akan selamatkan dia. Jadi apabila Sayyidina Yusuf keluar daripada penjara itu, naam, naam. Kemudian adalah seperti mana kita cerita, Sayyidina Yusuf dah keluar dari penjara itu, dan Sayyidina Yusuf jadi adalah dia seorang Nabi. Naam, di masa itu kepada kaum ataupun kepada orang yang memegang Mesir pada Mesir pada tahun 175 tahun, pada Hyksos, orang yang memegang Mesir selama 175 tahun, dan dia hantar kepada kaumnya Bani Israel selepas dia balik kepada Mesir, bahawa awal man jaa minhum ila Mesir, dia orang yang pertama yang datang kepada bumi Mesir. Kemudian datang ayahnya dan adik-beradiknya. Nah, dan itu adalah awal dakwanya mula di mana? Dekat penjara. Masya Allah. 6,5. Kita kena rengkas-rengkas. Baik. Kisah adik-beradik Sayyidina Yusuf. Kisah adik-beradik Sayyidina Yusuf dengan cara ringkas insya-Allah. Di masa Sayyidina Yusuf adalah sudah memegang pada jadi Menteri Kewangan tentang bab itu, datang adik-beradik Sayyidina Yusuf kepada bumi Mesir untuk minta apa? Untuk minta nak beli daripada gandum dan sebagainya. Nah, pada makanan bubur, bukan bubur pula. Pada gandum
tepung dan juga qamah wa syair wa hakadha. Naam. Jadi faqalu lahu nahnu abna Yaqub, kami adalah anak Yaqub alaihi salam. Lana akhun saghir, dia kata adik-adik Sayyidina Yusuf, dia ceritakan, dia kata kami adalah seorang adik yang kecil, dan wal akhar, dan seorang lagi namanya Benyamin. Kami tinggalkan dengan ayah kami. Fashtarata Yusuf, maka Sayyidina Yusuf kata pada orang itu, akan beri pada kamu apa yang kamu nak daripada gandum itu. Tapi saya ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya untuk dia bawa kepada Sayyidina Yusuf adiknya yang kecil itu, yang namanya Benyamin. Jadi orang itu perlu sangat kepada gandum itu, nak makanan maksudnya. Dia perlu sangat pada bab itu. Jadi dia terima arahan itu dan dia balik untuk ambil. Tapi Sayyidina Yusuf, dia buat apa? Disuruh pada tenteranya ataupun orang yang bekerja dengannya untuk apa? Untuk letakkan di dalam bekas-bekas orang itu makanan yang dia nak. Nah, yang dia minta pada hubub, maksudnya pada gandum dan sebagainya. Nah, dan selepas dia sampai kepada ayahnya, Sayyidina Yaqub, dia lihat, Sayyidina Yusuf sudah beri badannya apa yang dia nak, tanpa dia bayar pun, tanpa bila saman. Fa'alahu ala abihim Yaqub. Maka dia kata pada ayahnya, bagilah adik kita Benyamin ni, kita bawa ke sana. Nanti untuk Aziz Mesir, maksudnya menteri itu. Menteri siapa tu? Adalah Sayyidina Yusuf. Untuk lihatnya. Dan kita akan ambil lagi. Kita akan ambil lagi pada gandum-gandum itu. Kita akan dapat lagi banyak. Jadi lepas minta adalah orang itu, Sayyidina Yaqub bagi badannya. Naam. Fawafaqa Sayyidina Yaqub bisyarat. Sayyidina Yaqub terima tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Untuk dia masuk kepada bumi Mesir, tak masuk daripada satu pintu, daripada satu arah, masuk daripada satu pintu. Naam, lebih daripada satu tempat. Jadi Sayyidina Yusuf nak ambil adiknya, letak dengannya. Bagaimana dia buat? Sayyidina Yusuf adalah apabila orang itu membawa kepadanya Benyamin, akhbarahu Yusuf alaihissalam annahu akhuh. Sayyidina Yusuf ceritakan dengan adiknya Benyamin, saya adalah saudaramu Yusuf, dan kata padanya jangan takut pada apa-apa yang akan berlaku. Jadi Sayyidina Yusuf suruh pada orang yang kerja dengannya untuk apa? Untuk letak sawa'al malik. Suwa' al-malik adalah ina' lisyurb. Maksudnya bekas minuman raja itu letak di dalam rihal. Maksudnya adalah rihalihim. Maksudnya adalah di tempat bekas-bekas orang itu. Dan kemudian orang itu adalah apabila nak keluar, nak balik, ambil dah gandum itu, dia nak keluar balik, orang nada seorang yang panggil daripada orang yang bekerja dengan Sayyidina Yusuf, itu dikatakan adalah Suwa' al-malik, bekas minuman raja itu tidak ada. Jadi di masa itu semua ditahan, tidak bagi untuk balik, untuk keluar. Dan orang itu kata badannya, kami datang ke sini bukan untuk kita nak curi, kami datang ke sini untuk nak ambil gandum saja. Itu tujuan kita. Kita bukan datang untuk nak curi. Jadi di masa itu apabila jadi seperti itu, bada'u yabhasu, orang itu tentera itu mula syari dalam bekas-bekas. Akhirnya dia lihat bekas itu di tempat mana, di tempat ataupun di tempat letak barang Benyamin. Apabila jadi seperti itu, adik-beradik Sayyidina Yusuf risau sangat, sampai sedih sangat tentang bab ini, sebab dia tahu kalau dia tangkap dengan orang itu, maknanya orang itu akan ambil. Itu siapa? Benyamin. Dan dia ingat tadi kita ceritakan Sayyidina Yaqub kata badannya tentang Benyamin. Sayyidina Yaqub sudah lepaskan seorang daripada anak Sayyidina Yusuf. Kemudian ini adalah Benyamin pun dah akan pergi. Jadi di masa itu adalah sedih sangat. Sampai adik-beradik Sayyidina Yaqub, adik-beradik Sayyidina Yusuf kata badannya, khudh ahadana makanah. Ambillah seorang daripada kami, gantikannya di masa itu. Tapi Sayyidina Yusuf tidak terima dalam bab itu. Naam. Jadi apabila berlaku seperti itu adalah Sayyidina Yaqub kuffa basaruhu li faqdi akhihi. Sayyidina Yaqub adalah sampai apa? Kuffa basaruhu, yang sampai tak lihat, buta. Nah, sampai keadaan tak lihat.
Jadi adik-beradik Sayyidina Yusuf balik kepada tempatnya dan ceritakan dengan ayahnya apa yang berlaku. Kemudian dibalik kepada Mesir semula dan minta sangat daripada Sayyidina Yusuf untuk bebaskan Benyamin, kerana ayahnya sudah sakit dan ayahnya sudah sampai tidak lihat, maksudnya matanya tidak membantu untuk lihat, dikatakan turunkan air di atas matanya. Nah, maka Sayyidina Yusuf tidak terima pada orang itu. Last Sayyidina Yusuf tidak tahan untuk nak sembunyikan lagi hal ini. Jadi Sayyidina Yusuf ceritakan tentang halnya, dikatakan pada orang itu, uh, sesungguhnya saya ni adalah Yusuf. Saya lah adik kamu yang dimalingkan dalam telaga dan sebagainya. Ceritakan pada orang itu. Jadi orang itu semua adik-beradiknya taubat, nadimu, dia menyesal kenapa dia lakukan seperti itu dengan adiknya Yusuf, dan dia minta maaf daripadanya. Fama kana min Yusuf illa tasamuh. Maka Sayyidina Yusuf terima maaf daripada orang itu dan beri pada orang itu qamisahu, pakaian bajunya, kepada adik-beradiknya. Dikatakan ambil pakaian itu dan pergi, bagi kepada ayah saya. A'tuhu li abi yartaddu ilaihi basara. Bagilah kepada ayah saya, maka ayah saya akan balik lihat seperti biasa. Kemudian datang ke bumi Mesir semula dengan ayah saya, dengan semua orang datang ke sini. Falamma ghadaru Masr ila diyarihim, apabila dia keluar daripada bumi Mesir pergi kepada bumi Palestin, Sayyidina Yaqub dia sudah rasa tentang bab itu. Fahassa, seperti mana ada perasaan dalam bisyai'in fihi rih, adalah dirasa macam angin, dan dirasakan ada rasa sesuatu yang daripada Sayyidina Yusuf, ada bau Sayyidina Yusuf. Falamma utiyal qamis, dan apabila diberikan kepadanya baju itu, maka matanya balik seperti biasa, lihat seperti biasa. Dan katakan adik saudara Sayyidina Yusuf, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, terima maaf daripada kami, dan maafkan kami, kami adalah sulu buat salah. Astaghfir lana, dan minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk taubat atas kita. Jadi di masa itu jadilah apa yang Sayyidina Yusuf lihat dalam mimpinya, yang Sayyidina Yaqub ceritakan kepada Sayyidina Yusuf, kata padanya jangan ceritakan dengan adik-beradik kamu. Nah, jadi Sayyidina Yaqub terima dari dakwah ataupun jemputan daripada Sayyidina Yusuf, dan Sayyidina Yaqub dengan anaknya, dengan orang yang lain, datang lebih kurang 70 orang. Dia pergi kepada Sayyidina Yusuf. Jadi apabila sampai ke situ, adalah Sayyidina Yusuf menangkap ke ayahnya, ayahnya adalah kepada sebelah-sebelahnya, dan semua orang sujud di masa itu, sujud tahiyah. Adalah sujud tahiyat ihtiram, sujud kehormatan, bukan sujud ibadah, ya. Jadi Sayyidina Yusuf di masa itu rasa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak yang beri badannya, dan dikata kepada ayahnya, hadza ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqah. Ini adalah maksud mimpi saya yang dahulu, Allah Subhanahu Wa Taala jadikannya sebenar-benar. Wa atani nubuwata wal ilma wal mulka dan Allah Subhanahu wa taala beri pada aku adalah ilmu dan jadi adalah seorang nabi, dan jadi seorang yang menteri di masa itu. Dan semua itu, orang itu dihidupkan di bumi Mesir. Naam, dihidupkan di bumi Mesir. Karena Sayyidina Yaqub alaihissalam dengan ahli keluarganya, dengan orang yang ada dengannya, 70 orang tabi'in nafkan. Dan apabila dia keluar daripada bumi Mesir dengan Sayyidina Musa selepas zaman, dengan Sayyidina Musa kepada Ard Tih. Tih itu adalah orang itu sesat dekat Taman Pasir Sinak. Di masa itu sudah bilangan orang itu sudah sampai 600,000 orang. وكان بين دخول يعقوب عليه السلام وخروج موسى منها 400 سنة. Dan di antara zaman Sayyidina Yaqub alaihi salam apabila dia masuk dan apabila Sayyidina Musa keluar daripada tempat itu adalah 400 tahun. 440 tahun. 440 sana. 440 tahun. Masya Allah. Ini kisah Sayyidina Yusuf dengan cara ringkas. Saya cuba ringkaskan sikit. InsyaAllah.
Mungkin kalau antum nak lagi tahu tentang kisah ni, boleh kita rujukkan pada kitab-kitab yang menceritakan kisah-kisah tentang Nabiullah Yaqub. Baik, saya ada soalan. Sayyidina Yusuf, last insya-Allah kita. Sayyidina Yusuf dengan adiknya Benyamin, itu dua adik-beradik daripada seperti mana kita tahu Sayyidina Yaqub adalah lebih pada seorang isteri. Jadi Sayyidina Yusuf dengan Sayyidina Benyamin adalah daripada ibu yang sama atau lain? Lain, Syekh. Dikatakan adalah Sayyidina Yusuf dengan Benyamin adalah dua adik-beradik daripada ibu yang sama. Dikatakan adalah Sayyidina Yusuf dan juga Benyamin daripada ibu yang sama. Dan untuk maklumkan tentang kisah dalam Sayyidina Yusuf, ini ada banyak daripada hikmah. Dan banyak daripada hikmah di antaranya adalah salahul aba fihi salahul abna. Yani atau boleh kata salahul aba samaratuhu salahul abna. Yani baik pada ayah dan mak. Orang kalau ayah mak baik, insya-Allah anaknya akan baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Nah, juga adalah sabar pada ujian yang berlaku. Tengok Sayyidina Yaqub bagaimana jadi untuknya, Sayyidina Yusuf bagaimana jadi untuknya, tapi dua-dua adalah sabar tentang bab ini. Ru'yal mu'min haq. Orang lihat adalah benar, tapi adalah kita pada ru'ya ada macam-macam pada ru'ya, maksudnya pada mimpi. Kita kalau orang beriman lihat mimpi yang tidak baik adalah amalan yang dia kena lakukan, kena yasta'iz billahi minasyaitanir rajim, sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim, thumma yadful an yasarihi, pada sebelah kirinya ludah 3 kali. Itu adalah di antara amalan sunnah jika orang lihat mimpi yang tidak baik. Naam. Dan juga kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kamu lihat mimpi yang baik, cubalah adalah tidak perlulah kamu nak ceritakan banyak-banyak dengan orang, takut adalah orang yang hasad kepada kamu, khususnya orang yang lihat mimpi yang bagus maknanya. Naam. Orang Sayyidina Yusuf walaupun sudah berlaku macam-macam daripada adiknya, dibalingkan dalam telaga, dicakap sampai cakap tentang hal Yusuf adalah seperti mana dalam kisah ini tadi, mungkin saya ringkas, tapi adalah di antara kisah ini adalah fa in saraqa faqad saraqa akhun lahu min qabl. Dia katakan kalau Benyamin itu curi, dulu adiknya itu iaitu Yusuf pun dia lakukan benda yang sama. Tapi di masa itu Sayyidina Yusuf terima maafkan orang itu walaupun sudah orang itu buat macam-macam dengannya, tapi Nabiullah Yusuf terima dan akhirnya maafkan semua orang itu. Jadi adalah benda pada kisah ini pun kita belajar untuk untuk kita maafkan kalau orang lakukan salah pada kita, adalah kita jangan terlalu keras, sebab di masa itu kita ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang maafkan orang di masa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita di akhirat, insya-Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan untuk kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Al-afu minkum. Minta maaf banyak-banyak. Hari ini panjang sangat semoga insya-Allah pada apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita, insya-Allah pada masa yang akan datang, untuk kita jalankan satu kelas untuk tadabbur dan ceritakan kisah-kisah uh, para nabi, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seperti itu, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا وارحم الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمتعة لدين الإسلام بلا محتاج الامتحان بحق ولد عدنان. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا جميع حاجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعملنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum dan mohon maaf lambat sikit. Barakallahu fikum.
Terima kasih banyak. Jazakallah khairan kathiran. Amin, amin ya Kata Rabb. tak puas nak dengar cerita. Dah tak puas. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Syekh. Jazakallah khairan, Syekh. Alhamdulillah. Amin ya Jazakallah. Rabb. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Masya berbuka Allah. puasa, Syekh. Selamat berbuka puasa. Selamat Barakallahu fikum. berbuka. Kita buka peluang lagi insyaAllah untuk Assalamualaikum. sifat bersama-sama kita insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah jadi saham untuk akhirat untuk kita sama-sama insyaAllah. Sama-sama, Barakallahu insyaAllah. fikum. Jazakumullah ala kulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi